Baiklah, kembali dalam cerita-cerita di sebalik berita. Kalau di awal tadi bersama dengan Hasimi Muhammad, live ataupun langsung daripada Shah Alam membawakan perkembangan terkini situasi khususnya di Shah Alam tentang agihan bekalan air bagi mereka yang terkesan dengan situasi ataupun insiden gangguan bekalan air. Untuk waktu ini, kalau diikutkan dalam jadual liputan di Astro Awani juga ada tentang seorang Fauzi Suhaimi, Fauzi perlu membuat tugasan atau membuat liputan khususnya bertanyakan kepada mereka yang terkesan daripada golongan peniaga. Kalau ada perincian dan juga perkongsian, boleh kongsikan kepada kami, Fauzi Suhaimi? Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Keuangan. Pada sebelah pagi tadi, saya ditugaskan untuk melakukan tinjauan di sekitar kawasan yang terlibat dengan masalah gangguan air di Selangor, dan fokus saya, kalau rakan setugas tadi Hasimi memfokuskan kepada penduduk ataupun isi rumah yang terbeban dengan gangguan bekalan air ini, dan hari ini saya diberi tugas untuk memfokus kepada peniaga-peniaga ataupun penjaja kecil di sekitar kawasan Selangor yang terjejas. Dan hasil tinjauan mendapati rata-rata mereka bukan sahaja melahirkan rasa kecewa, rasa sedih, rasa terkilan dengan pihak berkuasa ataupun kerajaan negeri Selangor yang dilihat gagal, masih lagi gagal menyelesaikan isu ini, kerana pada mereka isu ini bukan sahaja isu baru, malah ia berlanjutan sejak sekian lama. Dan hasil tinjauan itu juga apabila saya bertanya kepada mereka adakah mereka masih lagi meluahkan rasa marah, pada mereka tak ada guna lagi nak marah, sebab hanya mampu memendam rasa, sebab perkara ini kalau marah pun diorang hanya marah di peringkat diorang sahaja, namun di peringkat kerajaan masih lagi tidak ada penyelesaian yang seperti mana yang diharapkan oleh pengguna. Dan ketika ini saya berada di Ibu Pejabat Persatuan Pengguna Islam Malaysia, dan bersama saya ketika ini adalah Ketua Aktivis PPIM iaitu Datuk Nazim Johan, di mana akan berkongsi dari segi aduan ataupun dari segi pandangan-pandangan beliau berkenaan dengan isu ini, iaitu isu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat yang dikuatkuasakan kerajaan, dan isu gangguan bekalan air yang sekaligus memberi tamparan hebat kepada khususnya pengguna di Lembah Kelang. Datuk, pandangan Datuk, bagaimana Datuk melihat isu ini, perkara ini, sedangkan perkara isu air ini isu yang lama dah berlaku di sekitar Lembah Kelang? Macam tak habis nak makan. Pasal aduan ni kita terima dari macam-macam orang yang begitu kecewa, yang kecewanya pada kita. Pasal dia nak mengadu pada tempat lain mungkin tak sampai ke mana, kata dia. Pada kita pun tak sampai ke mana juga. Tapi kita melihat mereka ini sukar kerana yang nak berniaga, ini yang nak berniaga lah, tak boleh nak berniaga, putus sumber keuangan dah tak ada. Nak harapkan dapat jualan 100-200 hari, sekali nak jual pun tak dapat. Betul. Jadi kita jadi pelik lah, isu air ni dah berlarutan, dah berkurun-kurun, takkan nak jadi satu budaya. Jadi kita harap mereka yang pihak berwajib dalam pengurusan air ni, kerajaan di Selangor, kena melihat perkara ini sebagai satu perkara yang amat serius. Pasal ia berlaku berkali-kali. Takkan esok kalau bulan depan lagi macam mana? Jadi kalau bulan depan lagi macam mana? Jadi tiap-tiap bulan, jadi takkan kita nak melalui benda yang seperti ini. Sedangkan benda ini saya rasa mesti ada jalan. Kalau tengok tepi sungai tu tutupkanlah semua, buat tembok Cina ke belakang tepi sungai dua-dua supaya tak keluar air kotor ke, tak ada pencemaran. Jadi benda ni boleh dilakukan, saya yakin boleh dilakukan. Tapi kenapa perkara ini seterusnya berlaku? Dan berlaku pula kena pada orang yang sudah cukup tekanan. Cuba bayangkan saya nak berniaga ni, ramai yang mengadu ni kat luar tu, mana ada mengadu, nak berniaga, duit tak ada, harapkan esok nak kumpul duit sikit nak berniaga, dah jadi huru-hara macam ni, tak boleh nak berniaga, air tak ada. Jadi kita lihat dengan tekanan COVID sudah cukup banyak, ditekan pula lagi dengan masalah-masalah yang timbul hari ini yang melibatkan mereka nak makan. Dan kita dapat laporan perceraian pun timbul banyak. Yang nak ugut nak bunuh diri pun ada, yang datang sini nak bunuh diri pun ada. Jadi kita amat kesal lah. Macam gangguan, mungkin nak kena cari bomo. Bomo dia tu. Ya. Bomo sebab gangguan air. Gangguan hantu kita cari bomo. Jadi ini pun kena cari gangguan jugalah. Mungkin boleh dipertinggalkan. Mungkin kena begitulah. Betul, Datuk. Kalau kita tengok dari segi pemantauan, dari segi penguasaan, walaupun ada yang mengatakan pelaksanaan pemantauan dilakukan sepanjang masa,
bagi mengawasikan isu air ini tidak berlaku, tetapi hakikatnya realitinya ini yang terjadi di mana dia bukan gangguan. Dia masalah tu tak berhenti. Betul, masalah itu berjadi dan tetap berlaku. Dan semalam sidang media daripada Esko Kerajaan Negeri mengatakan mereka memperuntukkan RM2 juta untuk menggunakan perkhidmatan drone berteknologi tinggi bagi tujuan pemantauan. Pada pandangan Datuk, adakah perkara itu mampu menyelesaikan isu air secara menyeluruh ataupun bagaimana? Dia rasanya lah ya, kita kena serius lah. Benda ni amat serius. Pasal air ni sebahagian daripada hidup kita. Dalam badan kita pun air. Jadi kalau masalah air ni tidak dapat diselesaikan dengan once and for all, tak boleh ke? Kecuali lah ada raksasa keluar ke, pipe habis pecah, tak ada air. Bolehlah, kita boleh terima lah juga. Dia raksasa pun tak ada. Yang keluarnya pencemaran. Jadi kita kena ada kaedah yang bersungguh. Saya tak tahu sama ada drone boleh lakukan. Tapi kalau drone ada, maknanya tidak ada lagi masalah. Kita alhamdulillah lah. Tapi tak tahulah, kita cukup suka. Pasal di sini, di bangunan ini sendiri pun air putus juga. Dan dulu nak cari lori tambah air pun, lori pun tak ada. Jadi macam mana? Kita nak adakan lori lebih ke, ataupun kita nak buat macam mana? Ataupun kita tak usah mandi? Jadi ini pada saya tidak boleh dibiarkan lah. Pasal ia amat mengganggu. Dia tak ada air ni pun boleh bergaduh. Betul. Boleh bergaduh, nanti kan cerai-berai pun boleh. Baik Datuk, dari segi pemantauan menggunakan perkhidmatan drone berteknologi tinggi, adakah Datuk rasa penguatkuasaan yang lebih ketat ataupun lebih tegas lagi perlu dilakukan, memandangkan Sidang DUN Selangor pada bulan depan dijangka akan mengusulkan enactment gubal undang-undang berkaitan dengan air ini. Pada pandangan Datuk bagaimana perkara tersebut? Saya sebenarnya ada juga cadangan. Contohnya nak cadangkan swastakan pemantauan. Contohnya lah. Tapi dah hari-hari pula jadi penguasaan punya isu pula. Tapi yang kita lihat, kena ada penguatkuasa yang betul-betul melaksanakan pemantauan dan ambil tindakan. Dan contohnya macam yang sebelum ini, workshop. Lepas tu ni apa benda pula? Esok sekarang, pasal sungai adalah sumber. Sungai inilah tempat kita buang kotor, kita buang air paip, air longkang, najis semua sekali. Jadi ini kena ubah. Kita tak boleh mengikut keadaan lama kita, pengurusan atau budaya lama kita untuk meneruskan kehidupan di zaman lain lah ni. Jadi kita kena yakin kena kita bersungguh-sungguh buat satu cadangan yang tak ada lagi timbul soal ini. Kalau tidak, dia balik. Takkan tiap berapa bulan kita ada masalah. Tak boleh terima. Ini satu benda yang tak masuk akal. Betul-betul tak masuk akal. Baik. Datuk, kalau kita tengok dari perbincangan ataupun sembang sama-sama kosong tadi, Datuk mengatakan PPIM merupakan satu pusat yang menjadi center kepada tempat mengadu. Kalau sebelum ini dia PPIM amat popular dengan masalah isu penggunaan, isu merbeka pengguna, dan dia pergi kepada masalah jenayah termasuk Macau scam, termasuk along semua, dan sekarang ni isu air turut menerima aduan daripada orang ramai di PPIM. So pada setakat ini, berapa aduan yang diterima oleh PPIM dan berapa kerugian, kalau kita fokus kepada peniaga dan penjaja, berapa kerugian ditanggung oleh peniaga? Yang mengadu tu mungkinlah tak sampai 100, tetapi 100 ni pun ramai, banyak berbandingkan dengan yang tidak mengadu. Jadi bila dia mengadu, dia bukan salah. Okey, tak ada air tak apa. Tak ada air, tak boleh cari makan. Baik. Tak boleh cari makan, nak bagi makan anak-anak macam mana? Nak hidup esok macam mana? Nak bayar elektrik macam mana? Jadi mungkin elektrik tak potong sekarang, tapi akan bertambah. Jadi benda-benda seperti inilah yang saya rasa kita perlu serius. Pihak yang berkuasa perlu betul-betul serius. Ataupun mungkinlah kena ada hukuman kepada, bukan hukuman kepada yang gagal mematuhi undang-undang tu saja. Pada pihak yang berkuasa pun kena. Mungkin dia kena bayar insurans, mungkin dia kena bayar ganti rugi. Barulah dia ada takut. Kalau tidak, elok aja duduk kat situ, gaji penuh juga. Jadi mungkin kita kena lihat daripada perspektif yang lain untuk mereka ini bertanggungjawab supaya mereka tahu kesannya. Kesan ni yang tahunya yang tak dapat air, tak dapat. Jadi berapa orang yang merasai kesan itu
dan apa yang dilihat daripada kesannya, macam saya cakap tadi, masalah sosialnya, masalah orang marahnya, masalah yang tidak dapat dikira dengan duit. Mungkin sale 200-300 orang. Kalau yang mengadu 100, mungkin tak banyak, tapi dia punya impak yang tak mengadu. Macam contoh satu bangunan ni ada 600 unit. Yang mengadu mungkin 1-2, yang lain diam, mengamuk, depression. Ini yang kita takut. Baik. Sudah pasti pelbagai lagi perbincangan ataupun perkara-perkara yang Datuk ingin kongsikan, tapi memandangkan ruangan ini amat terhad dan sudah pasti kita akan bawakan perkembangan ataupun info-info terkini daripada PPMS sendiri dalam berita-berita seterusnya ataupun dalam pelbagai website, pelbagai media sosial ataupun saluran berita di Astro Awani. So, jadi untuk perkembangan untuk jam ini saya kira saya di sini saja perkembangan berkaitan dengan isu peniaga yang diterima laporan daripada PPIM. So, kembali kepada rakan tugas di Bukit Kewangan. Okey, baiklah, terima kasih Fauzi. Fauzi bersama dengan Datuk Nazim Johan. Datuk Nazim adalah ketua aktivis bagi Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Tadi ada berkongsi tentang bagaimana lebih kurang dalam 100 aduan diterima terkait dengan insiden ataupun gangguan bekalan air yang berlaku di Lembah Kelang yang menjejaskan hampir 1.2 juta akaun, ataupun kalau ikut secara kuantitinya lebih kurang hampir daripada 5 juta pengguna di Lembah Kelang terjejas akibat daripada insiden itu. Terima kasih kepada Fauzi Suami atas laporan dan cerita khususnya terkait tentang pengguna-pengguna ataupun peniaga-peniaga yang terjejas daripada dan awal tadi daripada Hasimi Mohamad. Hasimi Mohamad berkongsi cerita keseluruhan reaksi dan juga keluh kesah daripada rakyat yang menghadapi insiden dan juga situasi ini. Dan saya kira itu saja untuk waktu ini cerita-cerita di Sebarit Berita. Saya Fauzi, kita jumpa lagi.